Tuan-tuan, kita berada di dalam akhir zaman. Perkiraan yang selalu disebut oleh ulama, tahun depan bulan 3 cukup 100 tahun daripada kejatuhan Empire Osmaniyah. Lalu Nabi menyatakan setiap 100 tahun akan lahirnya seorang mujadid akhir zaman. Saya tak nak cerita tentang akhir zaman. Saya tak nak cerita tentang Al-Mahdi. Saya tak nak cerita tentang Dajjal. Saya tak nak cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Cerita pun saya tak cerita Dajjal akan keluar. Saya tak cerita Ya'juj Ma'juj akan keluar. Saya tak cerita kita telah hampir kepada fasa yang terakhir, kurun yang terakhir. Yang saya nak cerita, kenapa kita tak nak berubah lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan peluang kebaikan yang Allah beri kepada kita. Peluang ini bukan kita yang mahu. Peluang kebaikan ini bukan kita yang mahu melakukan kebaikan, tetapi kita telah diberikan i'anah, pertolongan dan pimpinan daripada Allah. Kita jangan lupa tentang kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan melainkan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kala kita suka mentepuk dada kita sendiri. Aku buat perkara ini sebab aku nak buat. Aku buat perkara ini sebab aku mahu buat. Kita lupa ke yang Allah didik kita di dalam salat? Ihdinas siratal mustaqim, dan ayat sebelumnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami meletakkan ubudiyah, dan akan dikau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah kami ya Allah ke jalan Kau yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi hamba Allah yang sentiasa tahu sedar diri, yang sentiasa tahu sedar diri siapa kita. Alimlah macam mana sekalipun kita tak mampu buat baik dan kita tak mampu tinggal jahat. Hebatlah macam mana kita sekalipun kita tak mampu buat baik dan kita tak mampu tinggal benda jahat. Mungkin kita kata, taklah Ustaz, saya selalu bawa cerita ni. Kita tahu mengumpat haram, kenapa sekarang masih lagi mengumpat? Kita tahu maki orang tu haram, kenapa kita sampai sekarang maki orang? Kita tahu hina orang tu tak boleh, haram, kenapa sampai sekarang kita hina orang? Kita tak hina di mulut, tapi kita hina dalam hati kita. Kita kata kita tahu, kita kata kita ada ilmu, kita kata kita hebat. Kita lupa yang mana jika Allah tidak tolong kita dan tidak ada rahmah dan i'anah daripada Allah, tidak ada rahmat dan tidak ada pertolongan daripada Allah, nescaya kita tidak akan mampu angkat dua tangan kita untuk melakukan takbir. Kita kata kita nak masuk syurga, sampai sekarang kita tak mampu bangun malam istiqamah. Walaupun Allah perintahkan kepada kita dan diingatkan kepada kita setiap minggu. Orang baca waqiah sebab nak murah rezeki. Dia bacalah tuan-tuan pagi, tengah hari, malam sebab nak rezeki luas.
Pernah tak kita tengok apa dia di dalam surah Waqiah itu menceritakan tentang syurga dan neraka Allah? Pernah tak kita ambil kisah benda tu? Pernah tak kita ambil kisah setiap minggu Allah ingatkan kita dalam surah As-Sajadah? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Sifat orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka sentiasa bangun malam, mereka sentiasa bermunajah kepada Allah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dalam keadaan mereka ini takut kepada Allah dan mereka sungguh tamak dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, kita berada di dalam akhir zaman. Perkiraan yang selalu disebut oleh ulama, tahun depan bulan 3 cukup 100 tahun daripada kejatuhan Empire Osmaniyah. Lalu Nabi menyatakan setiap 100 tahun akan lahirnya seorang mujadid akhir zaman. Saya tak nak cerita tentang akhir zaman. Saya tak nak cerita tentang Al-Mahdi. Saya tak nak cerita tentang Dajjal. Saya tak nak cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Cerita pun saya cerita, saya tak cerita Dajjal akan keluar. Saya cerita, saya tak cerita Ya'juj Ma'juj akan keluar. Saya cerita, saya tak cerita, kita telah hampir kepada fasa yang terakhir, kurun yang terakhir. Yang saya nak cerita, kenapa kita tak nak berubah lagi? Yang tu saya nak cerita, kenapa kita masih tak nak berubah lagi? Datanglah kurun fasa yang terakhir, datanglah Dajjal, datanglah Ya'juj Ma'juj. Dengarlah cerita sekalipun tentang dahsyatnya. Dengarlah cerita tentang Dajjal itu fitnahnya terlalu dahsyat dan ramai orang tewas dan sedikit yang selamat daripadanya. Tapi kita tak nak berubah. Yang tak nak sembahyang sunat, tak nak sembahyang sunat juga. Yang tak nak baca Quran, tak nak baca Quran juga. Yang peluk dunia juga. Yang takut mati juga. Yang mengumpat, terus mengumpat juga. Yang memaki, terus memaki juga. Yang menghina, terus menghina juga. Yang hasad dengki, sama-sama kita terus hasad dengki juga. Kenapa kita tidak nak berubah, tuan-tuan? Walaupun Nabi beri ancaman yang terlalu dahsyat kepada kita. Nabi kata orang hasad dengki ini amalannya akan terbakar, kata Nabi. Nabi sebut terbakar ni makna habis, tuan-tuan. Kalau kita masih tak tinggalkan hasad dengki, amal salah kita tak ada, tuan-tuan. Sembahyang kita, puasa 6 kita, umrah kita yang baru balik bulan Ramadan, yang habis 11 ribu ni hilang. Kalau baru semalam kita baru dengar buruk orang, habis, tuan-tuan. Sebab itu pada akhir zaman ini, apa perlu kita buat? Nabi suruh jadi orang yang sedikit. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Nabi ulang 3 kali. Bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba. Fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Lalu sahabat bertanya, siapa dia yang ghuraba itu ya Rasulullah? Siapa dia ghuraba itu? Siapa dia yang asing itu? Nabi sebut, Islam ni datang dia asing sikit, dan dia akan mula dengan sikit. Nabi kata untung orang sikit. Sahabat tanya, siapa orang sikit? Siapa yang sikit tu? Siapa yang asing itu? Orang baik di tengah-tengah orang jahat. Orang lain masih tak nak berhenti mengumpat, kita tahan diri kita, lari daripada golongan ini. Nabi kata lari daripada golongan ini. Orang lain cinta dunia, kita tak nak buang masa dah. Kita dah penat sayang dunia, daripada muda sampai sekarang tak dapat apa pun. Kita penat cinta dunia sampai sekarang tak dapat apa pun, tak boleh ubah apa-apa kehidupan dunia kita, lagi-lagi kehidupan akhirat. Kita hasad dengki sampai sekarang tak untung apa pun. Walhal merugikan, akan kerugian akhirat yang teramat besar. Kita jadi orang muflis. Kita tak bangun malam sampai sekarang dengan alasan yang sama. Iman saya lemah. Tuan-tuan, Allah nak terima tak alasan kita yang kita gunakan hampir 50 tahun? Kenapa tak boleh bangun malam? Iman lemah, iman lemah. Tuan-tuan, kita nak tipu siapa?
Kita nak tipu siapa? Kita nak tipu siapa? Benar apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum, ila akhir al-ayat. Mereka nak tipu Allah, mereka nak tipu orang yang beriman. Rupanya mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Bila kita nak jadi orang baik, syurga ni susah. Dan tidak semua orang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syurga ini amat berat. Dan jalan ke syurga itu terlalu payah. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ini pesan kepada kita agar kita berhati-hati. Dulu kita dengar cerita tentang kurun yang terakhir. Rupanya Allah masih hidupkan kita telah hampir kepada kurun yang terakhir. Dulu kita cuma dengar cerita ini zaman muda kita, dan kita rasa tak mungkin kita akan berada pada fasa yang terakhir, pada tahun yang terakhir, pada kurun yang terakhir. Rupanya saat ia semakin hampir, Allah masih hidupkan kita. Allah masih lagi tidak matikan kita. Dan kita sedang melihat perkara yang telah disebut oleh Rasulullah 1400 tahun yang dulu, tentang alamatul fitan, alamatul qiyamah, yang disebut oleh Nabi 1400 tahun dahulu. Bermula kita melihat satu dan satu dan satu dan satu berlaku di hadapan mata kita. Satu, satu dan satu. Tuan-tuan, zaman ini, zaman yang Nabi kata peganglah agama itu macam mana kita memegang bara api. Tuan-tuan, Nabi sebut pegang bara api ini sakit. Nabi tak bagi tahu dekat kita tentang sakitnya untuk beramal dengan agama. Tetapi Nabi memberi misal kepada kita tentang sakitnya kalau orang yang betul-betul hendak beragama. Agama ini bukan hanya hablum minallah. Agama ini adanya hablum minallah dan hablum minan nas. Seseorang yang kuat hablum minallahnya tetapi gagal hablum minan nasnya, nescaya ditolak hablum minallahnya. Ustaz cakap apa ni? Tuan-tuan, sujudlah sampai menggelupas kulit dahi. Tetapi kalau kita derhaka dengan dua ibu bapa kita, salat kita tidak diterima Allah. Sujudlah sampai menggelupas kulit dahinya. Jika kita masih bergaduh dengan jiran kita dan tidak menunaikan hak jiran kita, nescaya amalan kita ditolak oleh Allah. Berzikirlah sampai putus tasbih. Jika kita masih lagi hasad, dengki dan mengumpat, nescaya seluruh amalan kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kita jangan jadi kelompok yang banyak yang tak nak ubah diri. Kita jangan jadi orang yang tak mau berubah demi Allah dan demi jannah Allah. Kita jangan terus degil, tuan-tuan. Kita degil tak guna sebab kita degil dengan Allah. Kita lawan tak guna sebab kita lawan Allah. Percaya tak percaya, kita tetap pergi ke akhirat. Suka tak suka, kita tetap pergi ke akhirat. Mau tak mau, saya dan Tantan tetap pergi ke akhirat. Bersedia tak bersedia, saya dan Tantan tetap pergi ke akhirat. Tantan, iblis ini dia sombong sekali, dia tak masuk syurga. Kita dalam hidup sombong berapa kali? Hadis ni sahih. Nabi sebut kepada kita tidak akan sekali-kali orang yang masuk syurga di dalam hatinya ada sebesar zarrah sombong. Tuan-tuan tahu zarrah ini besar mana? Sebutir pasir dipecah 1000. Kita ada hina orang lain tak? Kita pangkat kita besar, lalu kita pandang orang lain, kita sombong dengan pangkat kita. Kita lupa besok balik liang lahat, orang tak sebut pun pangkat kita. Ustaz orang tak panggil.
Cikgu pun orang tak panggil. Datuk pun orang tak panggil. Siapa pun kita. Gelaran itu ditinggalkan kerana gelaran itu hanya layak untuk dalam dunia. Tetapi setelah kita masuk pada awalnya akhirah, maka orang panggil kita, tuan-tuan, hanya sebut nama Ahmad Rizam bin Ghazali. Apabila datang seorang makhluk yang akan bertanya kepada engkau, siapa Tuhan kau? Kau jangan gentar. Jawablah dengan tenang, Allah itu Tuhan kau. Kita tak pernah sombong dengan harta kita. Kita duit banyak, orang minta sedekah dengan kita, kita hina dia. Kita maki dia. Kita tak maki di mulut, tetapi kita maki pada hati-hati kita yang terlalu kotor dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi sebut, Inna Allah la yanzuru ila suarikum. Allah tak tengok rupa kamu, Allah tak tengok badan kamu, Allah tak tengok amalan kamu, tapi yang Allah tengok hati kamu. Tuan-tuan, kita dah lama semayang, kenapa kita tak boleh jadi baik? Apa kaitannya, Ustaz? Ini bukan kaitan, ini kebenaran. Allah bagi tahu kita, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat cegah fahsyak dan munkar. Dalam arti kata, makin sembahyang makin jadi baik. Tuan-tuan, kadang-kadang kita satu jemaah surau pun masih ada puak-puak. Berjaya syaitan, tuan-tuan. Ketika sembahyang kita kiblah yang satu, tetapi dia berjaya bermusuh, meletakkan sahabat kita satu qaryah ini sebagai musuh, bukan atas sebab yang munasabah. Kita benci membenci. Tuan-tuan, kita semua ni memang ahli syurga, tapi syaitan tidak benarkan untuk kita masuk syurga. Dengan ia menjadikan asbab untuk kita ditarik daripada jalan syurga, dan dia masukkan kita ke dalam neraka Allah. Ini hakikatnya. Sebab itu, kenapa perkara ini masih berlaku? Saya kuliah di mana-mana, saya tetap cakap benda sama. Kenapa saya cakap benda sama? Benda inilah yang berlaku sekitar kita. Benda ni yang masih kita tak boleh tinggal. Benda inilah yang masih kita buat. Tuan-tuan, punca segala perkara ini sebenarnya hati kita. Hati kita yang terlalu rosak. Hati kita yang tak mau menerima akan cahaya Allah. Kita rasa kita dah baik sangat. Kita rasa kita dah bagus sangat. Kita rasa kita dah dekat dengan Allah. Rupanya kita masih gagal. Gagal dan terus gagal. Puncanya apabila hati kita ini tidak berfungsi. Sebab itu malam ini saya, tuan-tuan, kita tengok, kita duduk di golongan orang yang hati yang rosak atau orang yang hati yang baik. Sebab tuan-tuan, macam inilah. Sebab pada akhir zaman ini, orang yang selamat hanya orang yang benar pada sisi Allah. Imannya benar, amalnya benar. Lalu orang kata, Ustaz, besok bila Dajjal nak keluar, simpan makanan banyak-banyak. Tuan-tuan, Nabi sebut, simpan pun, orang akan lapar. Cuma seorang yang selamat. Ada satu golongan yang selamat. Mereka tak akan lapar. Siapa? Orang beriman. Mereka dah tak makan nasi. Mereka dah tak makan roti, tuan-tuan. Makanan mereka yang dikenyangkan oleh Allah adalah tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Mereka ni yang kenyang. Tuan-tuan, saya nak tanya diri tuan-tuan, sekarang ni kita kenyang tak dengan tasbih? Banyak mana tasbih kita baca dah? Banyak mana tasbih yang kita kumpul dah? Tak nak ke belajar-belajar jadi orang yang kenyang?
yang disebutkan oleh Nabi, orang yang selamat besok ketika Dajjal datang. Hari ini banyak mana tasbih kita? Ada 1000? Ada 100? Ke tak ada, Ustaz? Kalau Dajjal tak keluar pun tak tasbih, macam mana besok Dajjal ada nak tasbih? Dajjal tak keluar lagi, kita tak peduli dah dengan makanan ketika waktu kelaparan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kenyang. Kita buat tak peduli aja. Kita buat tak tahu aja. Kita rasa kita hebat dengan sarban kita, dengan janggut kita. Kita rasa kita hebat. Saya nak tanya tuan-tuan, Abdullah bin Ubay pakai serban tak? Abdullah bin Ubay pakai janggut tak? Abdullah bin Ubay dia mati dikafankan dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini permintaan Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay dia tak ada kasih sayang. Dia gantikan kasih sayang dengan permusuhan dengan Allah dan Rasul. Guru saya pesan, kalau kamu gagal dalam rumah kamu, bermana kamu gagal di luar rumah kamu. Tadi ada sahabat-sahabat daripada Johor, Batu Pahat datang jumpa saya. Ikut dalam 10 orang, tuan-tuan, sembang dengan saya. Saya pesan dengan mereka. Saya tanya, Rasulullah pernah marah bini dia tak? Rasulullah pernah maki bini dia tak? Rasulullah pernah marah dan maki anak perempuan dia tak? Kita jangankan pada masyarakat, dalam rumah pun kita gagal. Kita jangankan di luar rumah kita, kita berjaya pada sunnah pakaian, tetapi sunnah akhlak kita hancur, tuan-tuan. Sama macam Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay berserban, berjubah, beridah, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Tuan-tuan, jangan ikut Abdullah bin Ubay, tapi ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar besok Rasulullah dapat menunggu kita di pintu syurga Allah. Tuan-tuan, kalau kita ada masalah ini, kita tak akan jadi orang yang selamat ketika kita berada di ambang akhir zaman. Siapa dia, tuan-tuan? Itu orang hati yang rosak. Siapa orang hati rosak? Saya cepat-cepatkan. Apa kata ulama? Pertama, mereka ni payah nak ingat Allah waktu senang dan susah. Ghalibnya orang akan ingat Allah waktu susah. Waktu senang orang tak ingat Allah. Waktu senang orang tak peduli pun Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya, sebenarnya kita buat Allah ni sebagai apa? Kita anggap Allah ni sebagai apa? Bila susah, menangis-nangis, minta tolong. Kita anggap Allah ni siapa? Bila senang, bila time susah, merayu-rayu, kita minta tolong. Bila kita dah senang, tuan-tuan, hebatlah macam mana pun, kita tak boleh lari dari Allah. Malam ni saya hidup, tuan-tuan hidup, bukan saya nak hidup, bukan tuan-tuan nak hidup. Yang nak saya hidup dan nakkan tuan-tuan hidup Allah. Cuma kita tak tahu bila Allah nak saya dan tuan-tuan serta muslimat mati.
Saya ada dalam masjid ni, surau ini, dan tuan-tuan ada dalam surau ini sebab Allah nak. Tuan-tuan, sebab itu saya kata, kita jangan berdegil dengan Allah dan kita tak mampu pun lawan Allah. Tak mampu, tuan-tuan. Jangan sombong dengan Allah, kerana kita tidak akan mampu melawan dia. Allah suruh kita jadi orang baik. Allah suruh kita jadi orang yang taat pada dia. Itu orang hatinya rosak, dia takkan ingat Allah, dia tak boleh ingat Allah, dia susah ingat Allah. Waktu dia senang, waktu dia susah. Kedua, orang ini susah untuk mendapat peringatan, mendapat kesan daripada peringatan daripada ayat Allah. Bagilah ayat Quran macam mana pun, bagilah hadis macam mana pun, dia buat tak tahu. Dia buat tak reti je, tuan-tuan. Aku ada duit, apa aku takut? Aku ada sehat, apa aku takut? Aku ada rumah, rumah aku besar, apa aku takut? Tetapi dia lupa saat rohnya berpisah daripada jasad. Rumah yang dia banggakan, duit yang dia banggakan, tak ada pun ikut dia. Masa hidup Allah pesan pada kita, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang sibuk dengan dunia, belagak, tamak, sehinggalah orang bawa dia pergi kubur. Masa dia duduk dalam liang lahat, dia kata, kenapa rumah aku ni sempit? Kenapa rumah aku ni gelap? Mana isteri aku? Mana anak-anak aku? Mana kawan-kawan aku? Semua yang kita sayang dalam dunia tinggalkan kita seorang demi seorang, satu demi satu. Tapi kata Khatim Al-Asam, ada satu yang akan menemani kita. Siapa? Amal salah kita. Biarlah kita terkejut bila kita tengok amal salah ini ditasawurkan oleh Allah seperti seorang pemuda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tanya, engkau siapa? Dia pun jawab, engkau tak kenal aku ke? Aku tak ada kawan rupa macam kau ni. Aku tak ada anak rupa macam kau ni. Aku tak ada sahabat rupa macam kau ni. Dia kata apa? Masa dalam dunia, semua orang nak balik cepat. Lepas semayang fardu isyak, semua orang nak balik. Semua orang tak nak semayang sunat isyak. Dia sibuk dengan dunia dah 50 tahun. Dia tak nak ubah perangainya. Dia tak nak berubah dirinya. Dia tak nak berubah. Tetap terus dan terus sombong dengan peluang yang Allah beri kepada dia. Mana peluangnya? Umur. Umur ni peluang. Tapi engkau tak sibuk nak cepat balik. Walaupun lutut engkau sakit, engkau gagah kat semayang sunat 2 rakaat. Tapi kan Nabi ada cakap supaya semayang sunat isyak 4 rakaat sama macam semayang pada malam Lailatul Qadar. Ketika orang lain semua tak pedulikan aku, engkau seorang je pedulikan aku. Datang Quran, ketika semua orang dah tak pedulikan aku, engkau je lah yang pedulikan aku baca Quran hari-hari. Orang lain, Quran yang dekat rumah dah reput dah. Quran yang dekat rumah dah koyak dah. Quran yang dekat rumah dah buruk dah. Quran yang dekat rumah dah tak pandang dah. Sampai orang tak tahu dah kat mana dia letak Quran. Tapi engkau lah hari-hari yang peluk aku, cium aku, baca aku, tengok aku. Wahai fulan bin fulan, hari ini saat semua yang disayangi dan dicintai meninggalkan kau,
Dan saat inilah aku akan menemani engkau sehingga hari kiamat, kata amal saleh. Allah ingatkan kita, tuan-tuan, tiap-tiap pagi Jumaat, innama yu'minu biayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tuan-tuan, Allah suruh sujud ke? Kalau nak suruh sujud, tak nak susahkan kita, dalam Quran ada surah pendek tak? Ada? Iqra. Kenapa suruh baca sejadah? Ayat sujud ni hebat, tuan-tuan. Bahawasanya orang yang beriman dengan ayat Allah, bila dia dengar ayat Allah, bila diberikan peringatan, apa kata Allah? Kharru sujjada, bersegera dia taat dengan Allah. Dia tak tangguh dah, dia tak ambil mudah dah, dia tak nak lawan dah. Tuan-tuan, zaman muda dulu kita lawan Allah. Zaman muda dulu kita tak semayang, cari duit, lawan Allah. Zaman muda dulu hak orang kita ambil, janji jadi hak kita. Zaman muda dulu surau kita tak nampak, yang kita nampak kedai kopi, yang kita nampak panggung wayang, yang kita nampak padang bola. Kita dah lawan Allah dulu sampai 40 tahun. Saya nak cerita Allah ni sayang sangat. Kita lawan dia sampai umur 40 tahun. Allah ni tak marah pun dekat kita. Ketika kita dah nak mati, dia ambil kita balik. Daripada kedai kopi, dia ambil letak dalam surau. Daripada kat padang bola, dia ambil supaya kenal surau. Daripada kita tak semayang dulu, dia ambil jadi orang semayang. Dia tak marah pun kita, ya Allah. Tuan-tuan, mana nak cari sifat penyayang yang macam tu? Mana nak balas akan kasih sayang yang sebesar itu, yang kita tidak mampu nak balas? Sebab itu Allah sebut kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuan-tuan, jangan jadi orang macam ni. Siapa lagi? Terlalu cinta dunia, pentingkan diri. Jangan sayang sangat. Sinilah. Tuan-tuan, ada maklumat ni semua. Dekat luar Malaysia, ada bank-bank besar yang dah tutup. Sampai satu masa, mata wang kita akan freeze, tuan-tuan. Sampai satu masa. Ketika itu kertas tak guna pakai. Selagi ada kertas ni, buat baik. Jangan peluk. Jangan peluk sangat dunia ni. Dunia tak salah, tapi jangan jadi dunia masuk neraka. Macam mana dunia masuk neraka? Dengan dunia kita sombong, dengan dunia kita hina orang, dengan dunia kita miskinkan orang, dengan dunia kita rasa kita besar, orang kaya, dengan dunia kita hasad dengki, dengan dunia kita bergaduh. Jadilah dunia ni tadi sebab masuk syurga. Dengan dunia kita dapat bantu orang lain. Dengan dunia kita dapat menyukakan hati mak ayah kita. Tuan-tuan, seorang anak jangan kedekut dengan mak bapak dia. Seorang anak jangan bakhil dengan ibu dan bapanya. Walaupun dia tak minta,
tapi berilah. Jangan ada alasan kami pun tak cukup, Ustaz. Macam mana kami nak beri kepada ibu dan ayah kami? Jawapan saya, kalian tidak cukup sebab kalian tidak mempedulikan mak dan ayah kalian. Jika rezeki kita susah, cari mak dan ayah semula. Kita hidup kita ini dalam keadaan yang susah, penuh masalah, cari mak dan ayah semula, jika mereka masih ada. Saya selalu sebut perkara ni. Ramai anak yang gagal dengan ibu dan ayahnya. Ramai tuan-tuan. Malam ni sekali lagi saya bertanya kepada sekalian jamaah. Semalam saya kuliah di Bangi, saya tanya benda yang sama. Ikhlas tuan-tuan. Dalam hidup tuan-tuan dan hidup saya, pernah tak kita rasa kecil hati dengan anak-anak kita? Pernah tak kita rasa kecil hati dengan anak kita? Kalau jawapan tuan-tuan kata pernah, tuan-tuan, agak-agak mak ayah kita tak pernah kecil hati dengan kita. Kalau kita sendiri pun yang mempunyai anak, pernah rasa kecil hati dengan anak-anak kita? Mak ayah kita, dia tak rasa kecil hati dengan kita. Persoalan dia begini, tuan-tuan. Ketika mereka masih hidup, sempat tak kita meminta keampunan kepada mereka berdua, dan mereka telah memberikan keampunannya dengan seikhlas hati mereka, iaitu dengan redha mereka sendiri. Kalau tak, tuan-tuan, kita tak boleh masuk syurga. Saya tak nak cerita tentang sembahyang malam kalau masih tak berhenti mengumpah. Saya tak nak cerita sembahyang malam kalau masih lagi tak nak berhenti membenci orang lain. Saya tak nak cerita kelebihan itu, kelebihan ini, kalau kita masih tak berhenti lagi memaki orang lain. Saya tak nak cerita kelebihan itu dan kelebihan ini, kalau kita tak nak berhenti menghina orang lain. Hasad dengki masih kita buat di antara kita. Apa gunanya kelebihan itu dan kelebihan ini? Kerana dia akan makan amalan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dah tua, tuan-tuan dah tua. Saya pun nak mati, tuan-tuan nak mati. Tak tahu bila hari je. Balik ni, saya renung diri saya, tuan-tuan renung diri tuan-tuan. Hubungan silaturahim kita, ada tak yang putus? Tengok kita dengan abang kita, kakak kita, adik kita, ada tak putus silaturahim? Kalau ada, hubungkan sebelum kita mati. Dalam kita satu taman, ada tak kita putuskan silaturahim? Kalau ada, hubungkan sebelum kita mati. Sebab orang yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Dan orang yang memutuskan silaturahim lebih daripada 3 hari, nescaya hidupnya tidak ada rahmat Allah. Saya dah tua, tuan-tuan dah tua. Kita sama-sama nak balik jumpa Allah. Sebab itu dalam Al-Quran, di antara tanda ahli syurga dan sifat ahli syurga yang disebutkan oleh Allah, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tuan-tuan, kalau nak masuk syurga, maafkan kesalahan orang. Lalu kita pun cakap, Ustaz, sakit Ustaz. Tuan-tuan, sakit maafkan kesalahan orang, taklah sesakit kita diazab di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihlah, mahu sakit dalam neraka Allah, ataupun kita mahu rasa sakit untuk kita memaafkan kesalahan orang yang telah membuat salah kepada kita. Sebab golongan ini Allah akan ambil dia dan masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi orang yang tidak selamat besok pada akhir zaman?
Mereka yang cenderung kepada perkara haram dan syubhat. Masih lagi tak nak berhenti benda haram, tak nak berhenti lagi benda-benda maksiat. Tuan-tuan, macam ni lah. Kita nak tinggal dengar lagu ni pun susah kan? Kita nak tinggal dengar lagu susah tak? Susah kan? Baik yang hafal Quran, tak hafal Quran. Baik yang alim, yang tak alim. Tuan-tuan, sifat ahli syurga dalam waqiah dikata apa? Mereka ni tak dengar laghaw wala ta'thima kan? Jadi kita yang masih dengar benda laghaw ni boleh masuk syurga. Sebab sifat ahli syurga tak ada. Tuan-tuan dah 70 tahun, dah 60 tahun masih dengar lagu lagi, tak boleh tinggal lagu, agak-agak boleh masuk syurga ke? Dosa kecil, Ustaz. Kalau 70 tahun mengekalkan dosa kecil, ini siapa? Baik, tuan-tuan, saya sebut pasal ayat Quran surah As-Sajadah yang kita baca. Kenapa Ustaz suka baca surah As-Sajadah? Surah ini sinonim dengan kita tiap-tiap minggu. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idhu fiha wa qila lahum dhuku 'azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Saya nak cerita yang awal. Orang fasik ni masuk neraka. Siapa orang fasik? Orang yang kekalkan dosa kecil dan kekal dosa besar. Alah, dengar lagu dosa kecil, Ustaz. 50 tahun. Ini nama mengekalkan dosa kecil. Kekalkan dosa kecil, fasik. Fasik dalam neraka. Tuan-tuan, nak masuk syurga macam mana kalau kita tak boleh tinggalkan lagi? Lepas itu saya pernah kata dengan diri saya, kita ni rasa je kita ahli syurga. Rupanya pada sisi Allah, kita masih lagi daripada ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi, tuan-tuan? Yang orang yang berbangga dengan pendapat yang batil. Benda itu salah, tapi dia bangga. Kubur lain-lain, mati tak sama. Tak apalah. Sebab kita tak lalu lagi akan alam barzah itu sendiri. Sebab Nabi cakap, kubur ni susah. Cuma orang yang beriman sahaja yang akan mendapat kesenangan di alamil barzah. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita nak selamat, mulai malam ni kita jadilah orang baik. Siapa lagi, tuan-tuan, orang yang takkan selamat besok pada akhir zaman? Mereka yang cenderung melakukan kezaliman dan tidak adil. Dengan isteri tak adil, dengan anak-anak tak adil, anak-anak dengan ibu bapa tak adil. Kalian hari ini berada di hadapan saya. Lebih dahulu saya nak minta maaf dengan Ustaz sebagai mudir. Ini hanya pesanan seorang ayah. Kalian sebagai seorang anak, kalian minta beribu-ribu hajat daripada ayah kalian. Kalian minta handphone, kalian minta duit belanja, kalian minta itu, kalian minta ini, kalian minta berbagai-bagai permintaan. Ayah kalian cuma meminta kalian menjadi anak yang saleh. Daripada beribu hajat yang kalian minta kepada ayah kalian, seorang ayah hanya meminta satu hajat daripada seorang anak. Jika kalian tidak boleh memenuhi hajat seorang ayah itu, walaupun Al-Quran berada pada tubuh-tubuh dan jiwa-jiwa dan hati-hati kalian sebanyak 30 juzuk, maka kalian tidak boleh nak syafaat keluarga kalian untuk masuk syurga Allah. Kerana anak yang derhaka berada di dalam neraka Allah. Tuan-tuan, kalau kita ada anak yang hafal Quran, jangan bangga dulu. Pastikan mereka masuk syurga dulu. Kerana anak yang masuk syurga dan dia ada Quran,
dia akan syafaat keluarganya. Tapi anak yang masuk neraka walaupun dia ada Al-Quran, kerana ada peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran dalam neraka Allah. Ingat kalian, ini pesanan saya sebagai seorang ayah, supaya Nabi kata jadikan Al-Quran ini sebagai hujah. Nabi kata bukan sebaliknya, iaitu laknat kepada orang yang mempunyai Al-Quran. Sebab itu berhati-hatilah ketika kalian menghafalnya daripada satu ayat kepada satu ayat, maka berusahalah kalian bersungguh-sungguh untuk keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kalian dapat menyelamatkan ibu dan ayah, kakak dan abang kalian, serta adik-adik kalian untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang yang terakhir, lepas ni saya berhenti. Antara selama kan, macam itulah dalam kubur. Saya kuliah tak sampai sejam lagi tuan-tuan. Pukul 8 saya mula, 8.45. Kita rasa dah lama kan? Tuan-tuan, kita buat urusan dunia dah 60 tahun. Sekejap je 60 tahun. 60 tahun kita cari duit, cari dunia. Sekarang tak ada apa-apa. Sekejap. Beginilah perumpamaan dunia dan perumpamaan akhirat. Dan kita buat kerja dunia 60 tahun. Letih dia tak sama, penat dia tak sama. Macam baru kita hampir 1 jam melakukan kerja akhirat. Begitulah lamanya besok kita dalam kubur. Rasa lama sangat. Yang terakhir, orang yang tidak akan selamat, yaitu mereka yang menafikan akan kekuasaan Allah. Kita tak cakap kita menafikan, tapi perbuatan kita seakan menidakkan tentang kuasa Allah. Kita tak menafikan tentang, tapi amalan kita seakan menidakkan akan kekuasaan Allah. Tuan-tuan, kalau kita mengiyakan tentang kekuasaan Allah, kenapa kita tak boleh berhenti jadi orang jahat? Kalau kita mengiyakan tentang azab kubur, kenapa kita tak boleh berbaik dengan semua orang? Kalau kita mengiyakan tentang kekuasaan Allah, kenapa kita tak boleh untuk berusaha sungguh-sungguh buat ibadat? Kita tak menafikan, tapi amalan kita seolah-olah kita menafikan tentang kekuasaan Allah. Akhir kalam saya pesan untuk diri saya, dahlah, janganlah tunggu lagi. Gempa bumi di merata dunia, gerhana bulan dan matahari silih berganti, maksiat berseluas-luasa. Maka inilah pesanan kekasih kita Sayyidina Muhammad. Jika ia berlaku, kita sedang berada di hujung dunia. Jika kita masih degil, bermakna kita bersedia untuk masuk neraka Allah. Maka ingatlah, neraka Allah itu tak ada satu pun yang sanggup. Walaupun makhluk yang bernama Iblis, dia tetap merayu kepada Allah untuk keluar daripada neraka Allah. Tetapi perkara itu tidak terjadi, karena itu perjanjiannya dengan Allah. Ia mau masuk neraka Allah dan tidak mahu keluar lagi daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok semua ahli neraka akan menyalahkan Iblis dan syaitan. Kita akan kata, ini salah kamu, ini salah kamu, dan ini salah kamu. Iblis berkhutbah pada saat itu, aku cuma mengajak kamu untuk berbuat baik, tetapi aku tak pernah tunjuk pun cara buat. Aku mengajak kamu untuk berbuat kejahatan, tetapi aku tak pernah tunjuk pun cara nak buat jahat.
Engkau sendiri yang buat jahat. Tuan-tuan, iblis bisikkan kita mengumpat. Tapi pernah tak tuan-tuan jumpa iblis mengumpat? Yang mengumpat ni kita nama Ahmad Rizam bin Ghazali. Yang sombong ni iblis suruh kita sombong. Yang sombong ni Ahmad Rizam bin Ghazali. Iblis suruh kita maki orang, benci orang. Yang maki orang, benci orang ni Ahmad Rizam bin Ghazali. Tak ada apa pun tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta maaf, minta ampun banyak-banyak. Saya tak pandai nak cerita ayat Quran banyak-banyak, nak cerita hadis banyak-banyak. Saya bukan orang alim. Dan tuan-tuan orang lebih alim daripada saya. Tiap-tiap malam penuh dengan jadual pengajian. Saya bukan orang alim. Jadi tuan-tuan, supaya kita dapat keuntungan demi keuntungan malam ni, saya seru sekali lagi. Saya harap semua yang hadir pada malam ni, lepas sembahyang Isyak, sembahyang sunat ba'da Isyak, janganlah bagi alasan. Kita takut besok kita tak ada. Kita takut besok kita mati. Mungkin kita tak jumpa Isyak lagi pada malam besok. Gunakan masa ini tuan-tuan untuk kita buat baik dengan Allah. Masa ni Allah bagi. Tapi kalau kita terus juga balik tanpa mau sujud dengan Allah walaupun 2 rakaat, kita memang orang yang mula nak lawan Allah secara terang-terangan. Kita mula rasa kita boleh masuk syurga tanpa rahmat Allah. Malam ni saya seru semua orang, janganlah balik dulu. Bagilah masa Allah 5 minit saja tuan-tuan. Saya Ahmad Rizam bin Ghazali, saya seru pada malam ini semua orang, berilah 5 minit lagi masa untuk Allah. Berilah 5 minit lagi masa untuk Allah. Balaslah kasih sayang dia. 5 minit lagi selepas fardu Isyak, kita tunggu dulu sekejap, 5 minit lagi. Ya Allah, aku tak mampu nak sembahyang malam. Dah 50 tahun aku gagal bangun malam. Ya Allah, sekurang-kurangnya aku dapat mulakan malam ini dengan salat pada permulaan malam. Itu salat sunat ba'da Isyak. Saya seru tuan-tuan semua orang dengan hati yang ikhlas. Janganlah balik dulu tuan-tuan, agar Allah pandang apa yang kita buat malam ni. Walaupun tidak istiqamah, walaupun tidak tetap, tetapi dengan keikhlasan kita sujud dengan Allah, sembahyang sunat ba'da Isyak beramai-ramai malam ni. Mudah-mudahan kita dalam rahmat, isteri anak-anak kita dalam rahmat, dan surau kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di setakat ini saja pertemuan saya. Sebelum saya akhirkan, tuan-tuan tolong doakan saya, isteri, anak-anak saya, menantu saya, cucu saya. Mudah-mudahan kami jadi orang baik. Kedua, tuan-tuan tolong doakan ketiga-tiga madrasah saya. 2 di Hulu Selangor, di Kampung Melayu Rasa. Tuan-tuan sebahagian yang kenal almarhum orang tua saya yang dulu pernah mengajar di surau tuan-tuan ini, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Jadi tuan-tuan tolong doakan madrasah dia di Kampung Melayu Rasa Darul Atiq, yang sekarang saya diamanahkan oleh keluarga untuk meneruskan apa yang telah ditinggalkan. Kedua, madrasah saya sendiri, iaitu Raudatul Ulum di Kampung Ulu Rening, Batangkali, Hulu Selangor, yang telah saya buka hampir 24 tahun. Yang ketiga, madrasah yang baru saya buka, iaitu Kuala Terengganu, baru je setahun. Alhamdulillah, kita telah mula dirikan surau seluas 11,000 kaki persegi dan hampir siap, hampir kepada 90% proses pembinaan. Tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan kita dapat selesaikan buat surau, buat asrama dan semuanya. Apa yang saya buat ini tuan-tuan adalah untuk saya masuk syurga tu je. Untuk saya dapat jadikan amal saleh. Baik itu, orang selalu tanya saya, Ustaz tak ada buat kutipan ke? Tak, saya tak nak buat kutipan. Tetapi saya minta kutipan doa daripada semua sahabat saya. Kita minta duit orang marah tuan-tuan. Lagi-lagi zaman ini, zaman orang keliling kiri kanan kita orang susah. Orang tengah susah sekarang tuan-tuan. Kadang-kadang saya cakap dengan isteri saya, kalau aku ada duit ya,
saya akan cari orang susah tu. Saya menangis tuan-tuan depan isteri saya. Saya menangis depan isteri dan anak-anak saya. Saya kata kalau ayah ada duit, saya tak cari orang susah. Saya tengok dalam media masa, orang ni kena halang rumah saya, orang ni tak ada duit nak makan, nak sekolahkan anak-anak, macam ni. Saya cakap dengan isteri saya menangis tuan-tuan. Dan isteri saya cakap apa dengan saya? Bang, Allah tahu kalau Allah bagi abang duit, nescaya abang tak boleh buat baik. Dan abang jadi orang kaya yang sombong. Masa tu saya diam tuan-tuan. Dan saya lupa tentang takdir Allah. Saya lupa tentang ketentuan Allah. Sebab itu Allah jadikan kita macam ni, untuk kita dan cukup untuk kita bantu orang sekeliling kita aja. Sebab Allah tahu kalau aku jadikan kau kaya, kau akan sombong dan kau akan masuk neraka dengan sombong kau ini. Bukan dengan kaya kau, tetapi dengan kesombongan kau itu kau akan masuk neraka. Sebab itu tuan-tuan, saya hanya mampu berdoa dengan saudara-saudara saya yang tengah susah. Mudah-mudahan Allah angkat kesusahan mereka. Susah tuan-tuan. Saya jumpa kawan-kawan saya tuan-tuan, sampai sekarang masih lagi tak mampu nak sekolahkan anak mereka tuan-tuan. Nak makan pun susah. Dan saya pernah satu hari kawan saya, sama muda dengan saya tuan-tuan, satu hari datang jumpa saya minta sekampit beras. Dan saya menangis tuan-tuan. Kawan saya sendiri, kawan sepermainan saya, datang jumpa saya minta sekampit beras. Saya rasa betapa susahnya engkau nak kita memberikan makan dan makan nasi anak-anak kita tuan-tuan, dengan kita meminta kepada orang lain. Tuan-tuan, hari ini saya pesan, syukurlah dengan Allah. Kita masih tak minta lagi makanan dengan orang. Syukur tuan-tuan dengan Allah. Syukur. Kita masih lagi boleh makan beras tanpa kita minta sedekah dengan orang. Syukur tuan-tuan, jangan sombong. Saya nak pesan, tolong jangan sombong. Tolonglah. Tolong jangan belagak tuan-tuan. Keliling kita ramai orang susah. Tolong tuan-tuan. Saya pesan ini sebagai seorang kawan. Saya datang sini sebagai seorang sahabat. Saya datang sini sebagai seorang saudari Islam, bukan sebagai seorang ustaz. Hari ini saya berpesan, kalau kita tak boleh bantu semua orang, angkatlah tangan tuan-tuan. Ya Allah, aku masih lagi dapat makan. Aku masih lagi boleh lagi minum di kedai mamak. Aku masih lagi boleh lagi tuan-tuan. Tapi ada kawan aku yang tak makan dekat tempat aku ini. Ya Allah, mereka susah nak bayar sewa rumah, mereka berhutang, mereka terpaksa tipu orang. Tolonglah selesaikan mereka ya Allah. Tolonglah bantu mereka semua ya Arhamar Rahimin. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tadahkan dua tangan kami ya Allah. Kami mohon ke hadrah-Mu. Kami nak berubah untuk jadi orang baik dan jadi lebih baik pada sisi Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah kami dan bantulah kami dan pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, malam ini kami mengingati akan saudara se-Islam kami yang sedang susah ya Allah, di tempat kami dan di negeri kami. Ada yang mereka tidak boleh makan, ada yang mereka tidak mampu untuk memberikan dan membelikan anak-anak mereka makan ya Allah, memberikan susu dan beras untuk keluarga mereka. Ya Allah, kami tak mampu nak bantu mereka ya Allah. Kami tak mampu untuk menyelesaikan masalah mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau dakwa kami besok di yaumul akhirah. Jangan kau dakwa kami besok di padang mahsyar ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hanya mampu angkatkan dua tangan kami ya Arhamar Rahimin. Selesaikan masalah mereka dan selesaikan masalah kami. Bantulah mereka dan bantulah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hari ini kami merasa satu kesedihan kerana apa yang kami rasa ini ya Allah. Rupanya kekasih Engkau Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merasai 1400 tahun yang dulu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kesedihan kami atas kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kegusaran hati kami disebab kegusarannya jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Ya Arhamar Rahimin,
اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم لكل أمة محمد يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.